Okey, kita sambung dengan subtopik 7.2, tajuk geometri koordinat. Okey, 7.2, garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, sebelum kita teruskan dengan contoh, awak tahu tak garis lurus selari macam mana? Garis lurus selari bermaksud ni satu garis lurus, ni satu garis lurus. Yang ni kita panggil selari dengan keadaan jarak dua ni sentiasa sama. Okey, dia selari. Okey, selari boleh tak semestinya condong macam tu. Boleh juga condong macam gini. Selari. Ni boleh juga ataupun selari. Nampak? Dia punya jarak dia sama. Okey? Okey. Satu lagi adalah serenjang. Okey, yang ni kita panggil selari. Okey, satu lagi adalah serenjang. Macam mana garis serenjang? Awak kena ingat serenjang mesti 90 darjah. Sini mesti sudut dia 90 darjah. Ada dua garis dia bersilang dan mesti sudut 90 darjah, kita panggil garis serenjang. Apa ciri-ciri lagi garis serenjang ni selain 90 darjah? Okey, kecerunan dia. Katalah garis 1, ni garis 2. Okey? Garis 1 dengan garis 2 berserenjang ada 90 darjah. Kecerunan garis 1 adalah negatif 1 per garis kedua. Nampak? So, kalau kecerunan garis pertama ni, kalau kecerunan dia 5, maksudnya garis kedua ni mesti negatif 1 per 5. Nampak? Okey, kalau selari, kecerunan garis pertama ni adalah 5. Kecerunan garis kedua ni adalah 5. Nampak? Sama. Selari kecerunan dia sama. Serenjang kecerunan dia macam ni. Ataupun rumus asal dia, M1 darab M2 adalah negatif 1. Okey, faham? Okey, so kita tengok contoh 5. Okey, boleh letak tepi. Okey, kalau selari M1 mesti sama dengan M2. Kalau serenjang, rumus dia mesti M1 darab M2. M2 adalah kecerunan. Sama dengan negatif 1. So, M1 sama dengan negatif 1 per M2. Nampak? Okey. So, kita pergi ke contoh 5. Tunjukkan sama ada garis lurus 6x tambah 9y sama dengan 7. Satu lagi garis lurus dia, x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1 adalah selari ataupun tidak. So, macam mana nak tahu dia selari ke tidak? Tengok kecerunan. Kecerunan. Okey, so kita tengok. Nak tahu kecerunan, kita mesti susun dalam bentuk y sama dengan mx tambah C. Y sama dengan mx tambah C. Ataupun dalam bentuk pintasan. Ataupun dalam bentuk pintasan x per paksi x tambah y per paksi y sama dengan 1. Okey. So, dalam sini 9y sama dengan negatif 6x tambah 7. Nampak? So, y sama dengan negatif 6 per 9x tambah 7 per 9. 9 tu bawa ke sana, kita bahagi kedua-duanya. Jadi, M1 adalah berapa? Kecerunan dia M. Ya, negatif 6 per 9. Permudahkan negatif 2 per 3. Okey? So, untuk yang ni kecerunan adalah dia dalam bentuk pintasan yang ni. Dalam bentuk pintasan macam ni. Okey. So, bila dalam bentuk pintasan, nak cari kecerunan adalah negatif pintasan y per pintasan x. Ini paksi pula. Yang ni pintasan.
Okey, yang ni dalam bentuk ni bermaksud dia punya graf ni macam gini. Ni 3, ini 2. Dia dalam bentuk pintasan persamaan ni. Kalau tak sure, boleh buat tukar jadi macam gini. Sama je. Okey, ni ringkas lah. Ni cara ringkas. So, negatif pintasan Y, kita akan dapat pintasan Y dia adalah 2 kan. So, negatif 2 per 3. So, negatif 2 per 3. Jadi, ni M2. Tengok. M1 sama dengan M2. Negatif 2 per 3 sama juga dengan negatif 2 per 3. Jadi, dia adalah garis kedua. 2 garis adalah selari. Okey, faham? Boleh? Okey, next. Kita pergi ke B. Okey, untuk B, garis lurus. Tengok garis lurus Y sama dengan 4 tolak K per 3X. Dengan keadaan K ialah pemala adalah selari dengan garis lurus ini. Dia kata selari dengan garis lurus tu. 2X tambah 3Y sama dengan 9. Cari nilai K. So, kita susun balik. Ini Y sama dengan negatif K per 3X tambah 4. Kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Yang ni pun kita susun. 3Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Nampak? So, Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 9 per 3. So, kat sini akan jadi Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 3. So, kita banding dia punya kecerunan. M sama dengan M1 sama dengan negatif K per 3. Satu lagi adalah M2 sama dengan negatif 2 per 3. Sekarang dia akan bagi tahu selari. Bila selari, apa petunjuk dia? M1 sama dengan M2. So, M1 K, negatif K per 3. M2, 2 per 3 negatif. Jadi, K, kita banding terus dapat jawapan. Betul tak? Okay, so K sama dengan negatif. Negatif pula. K sama dengan 2. Okay, ni K 2 kan? Negatif, negatif, 3, 3. So, K sama dengan 2. Senang saja kan? Kita pergi ke contoh 6. Tentukan sama ada garis lurus Y. Dia ada 2 garis tu. So, tulis Y tolak 3X sama dengan 5. Satu lagi garis adalah 3Y tambah X tolak 12 sama dengan 0. Berserenjang atau tidak? Berserenjang atau tidak, awak kena ingat M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 darab M2 dapat negatif 1. Ataupun M1 sama dengan negatif 1 per M2. Benda ni kena dibuktikan. Okey. So, kat sini untuk yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 5. 3 bawa sini. Negatif jadi positif. Nampak? Okey. So, yang kedua adalah 3Y sama dengan, semua bawa sana, negatif X tambah 12. Y sama dengan negatif X per 3 tambah 12 per 3. Y sama dengan negatif X per 3. Ataupun kita nak senang, X per 3 ni adalah 1 per 3X tambah 4. Okey, nampak? So, kat sini kita tengok warna purple ni, M dia, kecerunan dia adalah 3. Nampak? Kita guna Y sama dengan MX tambah C. So, yang biru ni, M dia berapa? M2 sama dengan negatif 1 per 3. So, kita kena buktikan dia. Buktikan dengan cara M1 darab M2 dapat negatif 1. Betul ke tak? Masukkan nilai. 3 darab negatif 1 per 3. M2 yang ni sama dengan negatif 1. So, dapat negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi, garis adalah berserenjang.
Okey, nampak? Okey, jelas? Okey, 6A selesai. Kita pergi ke 6B. Bucu bagi sebuah segitiga. Okey, dia bagi segitiga. So, segitiga tu kita lakar. Okey. A, B, C dengan A adalah kosong negatif 5. B 2, 1. C adalah negatif 7K. Dengan keadaan K ialah pemalar. Cari nilai K jika tengok sudut ABC adalah 90 darjah. Mana sudut ABC? ABC. Kita tengok dekat B. Nampak? B ni 90 darjah. Okey. Bila dia kata B 90 darjah, bermaksud kecerunan BC, kecerunan BC, MBC mesti ada kaitan dengan MAB. Nampak? Okey, apa kaitan dia? Kalau berserenjang ni 90 darjah bermaksud berserenjang. Kalau berserenjang, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, boleh. So, kat sini kita cari dulu macam nak cari MAB. Okey, MAB sama dengan kecerunan. Macam mana rumus kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, Y dengan Y tolak 1 tolak negatif 5 per 2 tolak 0. So, dapat 1 tambah 5 per 2. 6 per 2 dapat 3. Okey. So, sekarang kita cari MBC. MBC ni adalah Y tolak Y. So, K tolak 1 per negatif 7 tolak 2. So, kita akan dapat K tolak 1 per negatif 9. Kita nak cari K tu. So, tengok apa kaitan MAB dan MBC. Okey. MAB sama dengan pula darab MBC sama dengan negatif 1. MAB adalah 3. Darab MBC adalah K tolak 1 per negatif 9. Nampak? Sama dengan negatif 1. So, boleh selesai kan? Boleh. Of course boleh. Okay, so kat sini 3 darab 1, 3 darab 3. Nampak? So, dapat K tolak 1 per negatif 3 sama dengan negatif 1. Bawa ke sini. K tolak 1 sama dengan darab jadi 3 kan? So, K sama dengan 3 tambah 1. K sama dengan 4. So, dapatlah nilai K sama dengan 4. K, senang kan? Okey. So, kita buat latih diri 7.4. Okey, untuk latih diri 7.4, tentukan sama ada pasangan garis lurus berikut adalah selari atau serenjang. So, ingatkan balik. Selari kecerunan dia apa? M1 sama dengan M2. Kalau serenjang, M1 darab M2 mesti dapat negatif 1. Okey, so kita start dengan 1A. 2X tambah 3Y sama dengan 9. So, 3Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Mesti guna Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 9 per 3. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 3. Okey, satu lagi persamaan adalah 4X tambah 6Y sama dengan 0. So, 6Y sama dengan negatif 4X. Nampak? Tambah 0 tak payah tulis lah. Y sama dengan negatif 4X per 6. So, Y sama dengan negatif 2 per 3X. Tambah 0 tak payah tulis. So, kat sini kita boleh cari terus. M1 adalah negatif 2 per 3. M2 adalah negatif 2 per 3. Sama kan? So,
Bila M1 sama dengan M2, maka kedua-dua garis buatlah negatif adalah selari ke serenjang? Selari, sebab kecerunan dia sama. Okey, boleh. Kerana kecerunan yang sama. Okey, so kita pergi ke B. Okey, untuk B, Y sama dengan 3/4 X tolak 5. So, M dia terus dapat 3/4. Satu lagi adalah 4Y tolak 3X sama dengan 12. 4Y sama dengan 3X tolak tambah 12. Okey. So, kat sini Y sama dengan 3/4 X tambah 12/4. Y sama dengan 3/4 X tambah 3. Jadi, M1 adalah 3/4. M2 adalah 3/4. So, M1 sama dengan M2 sama dengan 3/4. So, kedua-dua garis adalah selari kerana mempunyai kecerunan yang sama. Okey? Okey, kita tengok ke C pula. Okey, untuk C, kita tengok. Satu-satu kita tengok. Okey, untuk C, X tolak 2Y sama dengan 6. So, negatif 2Y sama dengan negatif X tambah 6. Kita nak positif Y sama dengan X per 2 tolak 6/2. So, kita akan dapat Y sama dengan 1/2 X tolak 3. So, M1 dia berapa? M1 adalah 1/2. So, kita tengok garis lurus yang kedua. 2X tambah Y sama dengan 5. Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Okey, so M2 adalah negatif 2. So, kalau kita darabkan dia, tengok M1 darab M2, dapat tak negatif 1? M1 adalah 1/2. M2 adalah negatif 2. Negatif 1 sama dengan negatif 1. So, dapat kan? Bila dapat kedua garis adalah serenjang. Okey, tadi selari itu tak? Ni serenjang. Okey, so sekarang kita pergi ke D. Okey, untuk D, siapa yang boleh buat, terus buat. Okey, 2X tambah 3Y sama dengan 9. Y sama dengan negatif 2X tambah 9/3/3. Nampak? So, M1 sama dengan negatif 2/3. Yang kedua, 2Y sama dengan 3X tambah 10. Y sama dengan 3/2X tambah 10/2. So, M2 sama dengan 3/2. Kita darabkan dia. M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 adalah negatif 2/3. M2 kita adalah 3/2. Negatif 1 sama negatif 1. So, kedua-dua garis adalah serenjang. Okey, faham? Okey, next. Nombor 2. Pasangan garis lurus berikut adalah selari dengan keadaan P adalah pemalar. Bila selari, terus ingat M1 mesti sama dengan M2. Okey, cari nilai P. So, untuk 2A, 2Y sama dengan 10 tolak X. Y sama dengan
Awak letak negatif X kat depan. Bahagi 2, bahagi 2. So, Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 5. M1 adalah negatif 1 per 2. Satu lagi adalah Y sama dengan 3PX tolak 1. So, boleh dapat dah keseluruhan dia kan? M2 adalah 3P. So, bila M1 darab M2, M1 sama dengan M2, maka negatif 1 per 2 sama dengan 3P. Nampak? So, nak cari P, 3 bawa sini jadi bahagi. Negatif 1 per 2 darab 1 per 3 dapat P. So, kita akan dapat negatif 1 per 6 sama dengan P. Okey. So, P sama dengan negatif 1 per 6. Okey, kita pergi seterusnya 2B. Okey, untuk 2B, persamaan pertama adalah X per 3 tolak Y per 6 sama dengan 1. So, kat sini, kalau awak tak ingat, awak boleh ubah je. Kita ubahkan dia je. Negatif Y per 6 sama dengan 1 tolak X per 3. Y jadi positif. Y per 6 sama dengan X per 3 tolak 1. Nampak? Okay, so 6 bawa ke sini jadi darab. Y sama dengan 6 darab X per 3 tolak 6. Dua-dua kena darab dengan 6. So, kita akan dapat Y sama dengan 2X tolak 6. So, M1 adalah 2. Nampak? So, pasangan kedua dia adalah PY sama dengan 4X tolak 6. Y sama dengan 4 per PX tolak 6 per P. So, M2 adalah 4 per P. Jadi, bila dia kata selari, apa perlu kita buat? M1 mesti sama dengan M2. Sebab dia selari. Okay, so M1 adalah 2. M2 adalah 4 per P. Bawa ke sini. Sini bawa turun bawah. P sama dengan 4 per 2. P sama dengan 2. Okey, selesai. Okey, faham? Okey, nombor 3. Pasangan garis lurus berikut adalah berserenjang antara satu sama lain. Cari nilai pemala K. Okey, dia kata berserenjang. Bila berserenjang, terus ingat M1 darab M2 dapat negatif 1. Okey, so kita kena buat benda tu. So, tengok nombor 3. A. 3X tambah 5Y sama dengan 15. 5Y sama dengan negatif 3X tambah 15. Y sama dengan 5 bawa turun jadi bahagi. Negatif 3 per 5X tambah 15 per 5. So, M1 sama dengan negatif 3 per 5. Yang kedua adalah 5X tolak KY sama dengan 2. So, KY sama dengan negatif 5X tambah 2. Positifkan Y. Y sama dengan 5X tolak 2. Nampak? Yang positif, negatif, negatif, positif. So, kat sini, Y sama dengan 5 per KX tolak 2 per K. So, M2 adalah negatif 5 per K. So, kat sini baru kita buat samakan. M1, M2 sama dengan negatif 1. M1 adalah negatif 3 per 5. M2 kita adalah negatif 5 per K. Sama dengan negatif 1. Susun je. So, darab. Ni mana yang boleh potong, potong terus. Ceng, ceng. Potong kan? So, dapat berapa? 3 per K sama dengan negatif 1. K bawah atas, negatif 1 bawa turun bawah. So, negatif 3 sama dengan K. K, jadi K sama dengan negatif 3. Betul tak ni? Okey, kat sini ada sikit ni positif. Okey, kat sini positif. So, sini positif. Kat sini dia jadi negatif. So, kat sini positif. Kat sini positif. Jadi, K sama dengan 3. Okey. So, kena double check.
Okey, so kita pergi ke 3B. Okey, untuk 3B, X per 3 tambah Y per 9 sama dengan 1. So, kecurunan dia, kalau tak ingat bentuk pintasan tu boleh buat Y per 9 sama dengan 1 tolak X per 3. So, Y sama dengan 9 tolak 9 darab X per 3. Kita akan dapat Y sama dengan 3 kali 1 kali 3. Negatif 3X tambah 9. So, M1 adalah negatif 3. Lagi satu pasangan dia adalah KY sama dengan 2X tolak 5. Jadi, Y sama dengan 2 per KX. X kat atas 2X per K tolak 5 per K. Okay, so kat sini M2 adalah 2 per K. So, buatlah pengiraan. Apa dia? M1 darab M2 dapat negatif 1. So, M1 adalah negatif 3. M2 adalah 2 per 3 sama dengan negatif 1. So, darab ni dapat negatif 6 per K sama dengan negatif 1. K bawa naik atas. Negatif 1 buat turun bawah. So, dapat 6 sama dengan K. Maka, K sama dengan 6. Okey, selesai. Kita pergi ke nombor 4. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC. Okey, dia bagi bucu segitiga tu. Kita lakar saja. Tak kisahlah betul ke tak lakaran kita ni. 1, 1B. Negatif 1, 4C. 5A. Cari nilai pemalar A jika AB berserenjang dengan BC. AB berserenjang BC. Dia kata sini sampul darjah. Makanya MAB darab MBC sama dengan negatif 1. So, kita cari dulu MAB. MAB sama dengan Y tolak Y. 4 tolak 1 per negatif 1 tolak 1. So, kita akan dapat 3 per negatif 2. Nampak? So, MBC adalah A tolak 4 per 5 tolak negatif 1. So, kita akan dapat A tolak 4 per 5 tolak negatif 1. 5 tambah 1, 6. So, kat sini, buat rumus yang ni. MAB darab MBC sama dengan negatif 1. MAB adalah 3 per 2. Ada negatif, jangan lupa. MBC adalah A tolak 4 per 6 sama dengan negatif 1. Okey. Yang ni mana boleh selesai, kita selesaikan. 3 kali 1, 3 kali 2. So, darab sana. Okey, nampak? So, darab sana kita akan dapat A tolak 4 per negatif. Okey, negatif atas negatif 1. Negatif A tambah 4 per 2 darab 2, 4 sama dengan negatif 1. So, 2 bawa sini. Negatif A tambah 4 sama dengan negatif 2. Negatif A sama dengan negatif 2 tolak 4. Negatif A sama dengan negatif 6. Maka A sama dengan 6. Okey, boleh? Okey, kat sini. Sini 2 tadi. Lupa, tak perasan. So, 2 kali 2 adalah 4. Okey, kita betulkan sikit. 2 kali 2 adalah 4. So, 4 buat sini jadi negatif 4. So, kat sini negatif 4 tolak 4. Kita akan dapat negatif 8. So, A sama dengan 8. Okey, nampak? Silap dekat ni. 2 darab 2, 4. Okey. Boleh? So, itu yang kita double check. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, ni habis untuk sampai latih diri 7.4. Soalan seterusnya kita akan menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, tengok contoh 7 muka surat 188. Okey. So, raja di sebelah menunjukkan kedudukan jalan raya A, B, B, C
dan EF yang dilukis pada sata kertas. AD adalah berserenjang antara satu sama lain. AD dan BC. AD. D kat mana? Okey, D kat sini tak nampak. AD, BC, F. Okey. Dia kata AD dengan BC berserenjang. Nampak? Okey. BC dan EF selari. BC dengan EF. Ni F. EF selari. Okey. So, diberi bahawa koordinat A adalah 18, 16. F adalah 20, negatif 1. Manakala persamaan BC adalah, okey, dia bagi persamaan BC ni adalah 5Y tambah 4X sama dengan 70. Cari persamaan EF. So, dia nak cari persamaan EF ni. So, nak tahu persamaan EF, mesti tahu kecerunan. Okey, nak buat persamaan, mesti tahu kecerunan dulu. So, daripada BC, tengok persamaan BC. 5Y tambah 4X sama dengan 70. Y sama dengan negatif 4X tambah 70 per 5 per 5. So, kecerunan BC adalah negatif 4 per 5. So, kecerunan BC sama dengan kecerunan EF. So, MBC sama dengan MEF. Jadi, MEF adalah negatif 4 per 5. So, dah tahu kecerunan, boleh buat persamaan dengan cara, ingat lagi tak? Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Kena ingat. Okay, Y. Ambil F. Sebab F je ada. E kita tak ada maklumat. So, F dia negatif 1 sama dengan kecerunan M dia adalah ni negatif 4 per 5. Sebab apa dia ambil yang ni? Sebab kecerunan dia sama. So, X tolak 20. So, Y tambah 1 sama dengan negatif 4 per 5. X tambah 5 kali 1, 5 kali 4, 16. Okey. So, Y sama dengan negatif 4 per 5. X tambah 16 tolak 1. Y sama dengan negatif 4 per 5. X tambah 15. So, inilah persamaan EF. Okey, jelas? Okey, next. Kita pergi ke B. Oops. Okey, untuk B. Okey, untuk B persamaan AD. Okey, AD dia kata tadi berserenjang dengan BC. Nampak? So, MAD adalah dia adalah M negatif 1 per MBC. Nampak? Sebab dia berserenjang. Sebab apa? M1 darab M2 dapat negatif 1. So, M1 sama dengan negatif 1 per M2. Senang macam ni terus. So, MAD adalah negatif 1 per negatif 4 per 5. Jadi, ni atas dia akan jadi 5 per 4. So, MAD kita dapat 5 per 4. So, kita ada titik A. Masukkan nilai titik A dalam persamaan apa? Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. So, Y tolak 16 sama dengan M. Dia dapat 5 per 4. X tolak 18. Nampak? So, Y sama dengan 5 per 4. X tolak. Ni kena darab. Okay, ni kita akan dapat 45 per 2 tambah 16. 16 bawa ke sana. Okay, so Y sama dengan 5 per 4X. Negatif 45 per 2 tambah 16. So, kita akan dapat tolak 13 per 2.
Okey. Okey, so ni persamaan untuk A, D. Okey, last sekali koordinat bagi lampu isyarat. Koordinat isyarat ni, lampu isyarat kat tengah-tengah ni. Sini lampu isyarat. So, dia antara persamaan AD dengan BC. So, kena buat persamaan serentak. AD tadi adalah Y sama dengan 5/4X tolak 13/2. BC tadi adalah 5Y tambah 4X sama dengan 70. So, kat sini kita buat persamaan serentak. Kita darabkan dulu semua ni dengan 4. So, 4Y sama dengan 5X tolak 26. So, kat sini, letak kat sini. 4Y tolak 5X sama dengan negatif 26. So, boleh tak buat persamaan serentak kat sini? Okey, jadi kita akan buat persamaan serentak dengan cara semua persamaan pertama ini kita darab dengan 4. Persamaan kedua ini kita darab dengan 5 supaya Y dia sama. Okey, so untuk persamaan pertama kita akan dapat 20Y tambah 16X sama dengan 70 darab 4, 280. Untuk persamaan kedua, kita darab semua dengan 5. So, kita akan dapat 20Y tolak 25X sama dengan negatif 26 darab 5. Kita akan dapat 130. So, kedua-dua persamaan ni kita tolakkan dia. Okey, kita guna kaedah penghapusan. Awak ingat balik, 20Y tolak 20Y kosong. So, 16 tolak 25, kita akan dapat negatif 9X sama dengan 280 tolak negatif 130, kita akan dapat 410. Jadi, X sama dengan 410 bahagi negatif 9, kita akan dapat okey, kat sini kita notice ada silap sikit. Ni So, okey, sorry. So, itu awak tengok 16 tolak negatif 25 bermaksud 16 tambah 25. Okey, silap kat situ. So, dapat 41. So, X sama dengan 410 bahagi 41. X dapat 10. So, X kita dapat 10. Okey. So, kena double check. Kalau tidak, kita tak perasan kesilapan kat situ. Okey. So, nilai Y pula. Dah dapat X. Apa yang perlu kita buat? Masukkan ke dalam persamaan untuk dapatkan nilai Y. So, kita ambil persamaan. Mana-mana pun boleh. So, cikgu ambil yang pertama. 5Y tambah 4X sama dengan 70. 5Y tambah 4X dia 10 sama dengan 70. 5Y tambah 40 sama dengan 70. So, 5Y sama dengan 70 tolak 40. Y sama dengan ni 70 tolak 40 dapat 30. 5Y. So, Y sama dengan 30 bahagi 5. Y sama dengan 6. So, dia nak koordinat. Tak boleh tinggal jawapan macam gini je. So, koordinat untuk lampu isyarat adalah 10, 6. Okey, ni koordinat lampu isyarat. Okey, jelas. Okey, so kita proceed kepada soalan seterusnya. Iaitu latih diri 7.5. Okey, kita tengok dalam rajah di sebelah jejari AB bagi sebuah roda Ferris berserenjang dengan garis tangent. Okey, yang ni awak boleh tengok muka surat 190. Yang gambar rajah dengan soalan tu boleh photostat kalau ada. Okey, so boleh tampal dan awak buat pengiraan dia. Okey, dalam rajah di sebelah jejari AB bagi sebuah roda Ferris berserenjang dengan garis tangent pada bulatan di titik 812. Okey, yang tu bermaksud mana jejari dia? Dari A sampai B adalah jejari. Okey, garis tangent adalah ni
Okey. Persamaan tangent. Bila garis tangent, bila dia sebut tangent, maksudnya berserenjang. Dia mesti 90 darjah. Persamaan tangent kepada bulatan di titik B ialah, okey, dia bagi persamaan tangent dia. Persamaan tangent adalah 3x tambah 2y sama dengan 48. Cari persamaan jejari. Dia suruh cari persamaan jejari yang ini. Okey, jadi nak cari persamaan jejari, apa perlu kita buat? Ya, kita kena cari kecerunan tangent dulu. 3x tambah 2y sama dengan 48. 2y sama dengan negatif 3x tambah 48. Y sama dengan negatif 3x per 2 tambah 48 per 2. So, M1 dia adalah negatif 3 per 2. Okey, so dapat M sama dengan negatif 3 per 2. Okey, hubungan M1 dengan M2. M untuk jejari ni. M2 adalah, ya, M1 darab M2 dapat negatif 1. So, kalau M1 dia negatif 3 per 2, M2 dia sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 darab, terbalikkan dia kan, 2 per 3. So, kita akan dapat 2 per 3 positif. Okey, jadi M untuk jejari adalah, M untuk jejari adalah 2 per 3. So, titik jejari dia ada 8, 12. Jadi, guna rumus apa? Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. So, kat sini, kita ambil koordinat ini. Y tolak 12 sama dengan M dia 2 per 3. X tolak 8. Nampak? Okay, so Y sama dengan 2 per 3 X tolak 16 per 3 tambah 12. So, Y sama dengan, guna kalkulator, negatif 16 per 3 tambah 12. Kita akan dapat 2 per 3 X tambah 20 per 3. So, nak bagi cantik lagi, darab semua dengan 3, jadi 3y sama dengan 2x tambah 20. Okey, dapat dah persamaan A, B. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan pelan sebuah bangsal berbentuk segi 4 tepat dilukis di atas satah kertas. Sebatang paip yang paling pendek akan disambung dari paip utama di titik P ke bangsal. Maksudnya, paip tu akan sambung macam gini. Paling pendek lah tu. Okey, kalau kat hujung ni hypotenuse paling panjang kan. Jadi itulah possible-nya. Okey, cari koordinat titik paip yang disambung di bangsal. So, nak tahu apa? Mesti tahu kecerunan MAB kaitkan dengan MP. Okey, P apa? P. Kita anggaplah PX. Okey, MPX. Okey. So, kat sini MAB sama dengan apa? 8 tolak 2 per 3 tolak 7. So, 8 tolak 2 berapa? 6 per 3 tolak 7 negatif 4. Boleh permudahkan. Kena permudahkan. So, kita akan dapat, dia nak, titik koordinat je. Okey, sorry. Okey, titik koordinat, jadi tak perlu cari kecerunan. Ingatkan persamaan tadi. Okey. Bila dia nak titik koordinat, okey, kita sambung. So, dia suruh cari koordinat. Jadi, kat sini, kita tahu kecerunan MAB adalah negatif 2 per 3. Betul? MAB negatif 2 per 3. Jadi, kecerunan PX ni adalah, okey, kalau MAB negatif 2 per 3, 3 pula. Ni, 3 per 2. 3 per 2. Silap. 3 per 2. So, kalau kita bawa ke seberang sini, kita akan dapat positif 2 per 3. Jadi, M ini adalah
2/3. So, macam mana nak cari M yang ni? Guna titik tu kan. Jadi, tak payah buat persamaan silap tadi. Okey. So, nak cari kecerunan dia. MPX sama dengan 7 tolak. Kita tak tahu kan. 1X per 8 tolak Y sama dengan 2/3. Jadi kat sini kita guna kaedah perbandingan. Nampak? 7 tolak X sama dengan 2. 7 tolak 2 sama dengan X. X sama dengan 5. Satu lagi. 8 tolak Y sama dengan 3. 8 tolak 3 sama dengan Y. 8 tolak 3, 5 sama dengan Y. Jadi koordinat titik tu adalah berapa? Ya, 5, 5. Okey, boleh? Okey, tengok B. Panjang longkang. Okey, panjang longkang yang perlu dibuat untuk menanam baik itu ke bangsal. So, titik ini tadi berapa tadi kita dapat? 5. Okey, panjang longkang yang perlu dibuat untuk menanam paip itu ke bangsal. So, dia nak tahu panjang ini. Jadi, panjang rumus jarak. Betul tak? So, rumus jarak adalah apa dia? X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. So, X tolak X. Punca kuasa 8 tolak 5 kuasa 2 tambah 7 tolak 5 kuasa 2. So, 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9 tambah 4. 9 tambah 4 adalah 13. So, punca kuasa bagi 13 adalah 3.606 unit. Okey, selesai.